Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Mak seperti biasa. Sedikit sama decah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki barulah barakah. Dan sekiranya anda mengalami sebarang penyakit, jangan berlengang-lengang lagi dik. Kau kena jumpa pakar perubatan kerana mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati ya. Okey, kita masih lagi menyambut masih lagi dalam bulan Syawal. Hari raya itu masih lagi ada terasa. So kalau rumah ada sakit baki kuih tu bolehlah kau makan ya. So hari ini mak bersana luar seperti biasa, balik daripada kerja, fikir kiri kanan toleh apa atas bawah, apakah konten yang mak nak buat. Mak terpandanglah satu projek, itu pembersihan kawasan ladang getah ni telah diusahakan dan kayu-kayu ni akan dikeluarkan. So jom kita layan bagaimana proses penebangan dan juga kayu ni dikeluarkan. Okey, kalau kita mak tunjukkan jalan dia, jalan masuk untuk keluarkan kayu ini bukan satu benda yang sangat mudah. Jalan dia agak berlecak dan berlumpur kerana faktor tanah gambut. Tanah gambut ni memang merupakan salah satu penyebab lah. Kalau musim hujan je, keadaan dia jadi macam ni, benyek dan becak. So mak tunjukkan jalan dia beginilah. Ni berhampiran dengan rumah mak lah. So kayu-kayu yang telah ditebang, ni kayu-kayu yang telah ditebang ni akan dikeluarkanlah dengan menggunakan kaedah gerabak. So oleh kerana dah berkali-kali dilalu ulang-alik, so keadaan jalan jadi macam ini. Walaupun kayu ni kita kena keluarkan. Ni penebang kayu ni, nampak ni. Kau nampak penebang kayu ni dengan sengsunya. Semangat juang yang begitu tinggi. Daripada pagi sampai ke petang dia bekerja demi nak menyadakan kehidupan. Semangat inilah yang kita nak. Jangan kau duduk kat rumah melahu je, mengangkang, tak buat kerja apa. Ini budak muda satu contoh yang baik. So kita terus berjalan. Inilah lumpur ciau. Mak terpaksa pakai, mak kau salam, mak terpaksa pakai kasut boot. Ni kita tengok jalan dia. Itulah gerabak dia, dan belakang tu ada kobi. Kobi tu sedang menolak pokok lah. Ni hati-hati ni. Kalau handphone mak jatuh dalam lumpur ni, lembik macam mana mak nampak. Nampak kasut mak dah terbenam. Ni macam mana mak nak lalu ni. Dah benyek, mak dah terperangkap dalam lumpur. Hati-hati, sangat lembik. Cabaran yang berliku terpaksa mak tempuhi di sepanjang perjalanan ni. Macam mana mak ni? Mak dah terperangkap. Nampak? Nampak? Mak dah termasuk dalam lumpur. So mak terpaksa bergerak ke sebelah sana. Inilah padahnya ya. Tapi walaupun orang kata susah macam mana sekalipun, kerja tu perlu dibereskan. Jangan ada banyak alasan. Dan kau dah pilih bidang ni, kau teruskan. So mak ni dah terperangkap dalam lumpur. Macam mana nak buat ni? Mak terpaksa lompat sebelah sini. Aduh. Nampak? Tengok jadi macam mana kaki mak. Jom kita pergi ke gerabak tu. Kita nak tengok, kita nak tunggu bagaimana gerabak yang tenggelam ini tidak dapat mengeluarkan kayunya. Dan untuk makluman juga, kayu-kayu ni sebenarnya adalah untuk dijadikan perabot. Sebagaimana mak kata, Malaysia antara pengeluar perabot yang terbesar di rantau Asia dan di dunia. So inilah sebahagiannya. Ni dia, mak dah telah sampai. Tengok, mereka terpaksa kerja untuk menyara kehidupan. Walau apa pun, kerja itu adalah merupakan salah satu tuntutan dalam Islam, dan kerja itu pula sebahagian daripada ibadat. Kita tengok kaki dia, sian dia. Nampak? Daripada pagi sampai ke petang tak selesai. Nak angkat kayu ni, nak keluarkan kayu getah ni ke jalan besar. Tetapi masalahnya sekarang ni, gerabak ni ambles. Jawa ngomong ambles. Ambles kan? Ngomongnya ambles. So kepriye dok. Tapi dia terpaksa menunggu kobi tu lah. Kobi tu akan menolak gerabak ni untuk ke depan. Ni dia dah agak sukar nak bergerak kerana faktor jalan yang dibuat ni benyek. Kerana hujan. Tanah gambut maklum je lah. Tapi apa yang menariknya, mak rasa walaupun dah lewat petang, mereka masih lagi mengerah tenaga untuk memastikan bahawa kerja itu dapat diselesaikan pada jangka masa yang telah pun ditetapkan. Kerana sesungguhnya manusia itu sering dalam kerugian kerana ia tidak menepati masa.
So kita jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Okey, kita sambung kembali. Ini adalah secara dekatnya kerja-kerja yang dilakukan untuk memastikan proses pengeluaran kayu dapat dijalankan, dan bagaimana gerabak ini yang tersangkut terpaksa menggunakan kaedah menolak dengan menggunakan kobi dari arah belakang. So kita nampak itu dia, alhamdulillah nampaknya gerabak itu dapat bergerak dengan lancar, walaupun dalam keadaan yang orang kata jalan yang berliku. Kita melihat pada tu antara kepakaran dalam untuk mengendalikan jentera-jentera ni merupakan salah satu elemen yang penting bagi untuk memastikan kelancaran proses pengolahan kain itu dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. So alhamdulillah mak follow dari belakang. Itu dia gerabak yang mak katakan tadi berjaya melepasi halangan setelah hampir beberapa minit terkandas kerana kedalaman lumpuh tadi. So inilah antara sebahagiannya antara momen-momen yang mak rasa mak perlu kongsi bersama dengan you all, agar you all tahu betapa peritnya dan betapa susahnya kerja untuk penebangan pokok ini yang dijalankan. Inilah sebahagiannya, dan jalan yang sedia ada pun memang sukar. Kita nak bergerak pun sukar, apatah lagi gerabak ini. So dan kesemua bahagian gerabak ni dipenuhi dengan lumpuh ciau. Ini dia. Mak sudah dekat. Tengok. Tayar dia. Nampak? Dengan berkaki ayam. Kasut boot tu pun dah hilang dalam lumpuh. Inilah sebahagiannya. Dah pun sampai ke tempat pemunggahan kayu ini. Dan kayu getah ni memang sangat penting lah untuk dijadikan perabot, dan ada lori yang akan mengambilnya keesokan harinya. So saksikan bagaimana beliau mengendalikan pengeluaran kayu ini ya. Tengok. Kalau mak ni nak buat kerja macam ni, mak fikir berpuluh-puluh kali. Namun pujian harus dibagikan kepada remaja ni lah, kerana dia tidak memilih kerja. So apa kerja yang ada tu dibuat. Yang pentingnya rezeki yang didapat itu halal. Itu yang paling penting, kerana rezeki halal tu penuh dengan keberkatan dan penuh dengan, dia kata, rahmatnya. So kayu tu dia nak letak mana? Tak, depan situ dia kata dia nak letak depan sana tu sebab kawasan sini dah ada kayu-kayu kecil ni, dah ada kayu kecil ni, dan kawasan ni pun agak nampak agak sedikit lembik. So dia terpaksa mencari ruang yang lebih sesuai untuk diletakkan kayu tadi. Itulah dia ya. Okay, ini jalan kampung, jalan belakang rumah mak. Inilah ceritanya. Motor. Okey, sekarang proses kayu tu nak dituangkan bukan menggunakan tangan Walaupun gerabak ni tengok macam bodoh-bodoh je gerabak ni kan, tetapi dia ada sistem jack. Kita tengok bagaimana dia turun. Kita tengok. Ini adalah merupakan salah satu inovatif teknologi sains yang digunakan oleh penduduk kampung setempat. Menarik. Kita tengok. Oh, dia punya jack belakang tu nampak tengah-tengah tu. Oh, berkilat. Nampak. Oh, mantap. Sangat mantap, sangat padu. Tak payah nak pakai tangan-tangan, dik. Nampak? Oh, terbaik. Sangat. Okey, sekarang yang istimewanya, tengah ni ada rantai Ni ada rantai tengok, dia tahu rantai tengah-tengah, atas bawah. Kerana kaedah dia, kalau jalan yang berlumpur tu, insya-Allah pergerakan dia agak sedikit lancar. Dia gunakan ada rantai besar di tengah bahagian tayar tadi.
Tapi tayar tu dah tak serupa tayar. Kita tengok dah macam kuih donat dibuatnya. Tapi walaupun pun kerja itu dapat dibereskan. Okey. Dia bergerak nak menyambung kerja tadi. Okey, maka selesailah syuting mak petang ni. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah dengan paparan yang lebih menarik, konten yang berbeza lah. So di belakang mak tu lah dah pun lapang. So penyambungan ni akan dilakukan semula esok pagi insya-Allah. Dan semoga apa yang mak paparkan tadi memberikan banyak informasi dan semangat untuk you all yang berada di luar sana. So rakan-rakan mak yang berada di seluruh dunia, yang berada di seluruh Nusantara, mak mengharapkan you all sentiasa sehat dan dirahmati Allah. Dan jangan lupa like dan subscribe, itu adalah penting. Thanks for your support, thanks for your watching. Dan you adalah pembakar semangat bagi mak, kerana peningkatan demi peningkatan daripada mak punya tu alhamdulillah nampaknya begitu memberangsangkan. Itu pun atas dorongan you all. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Salam manis, salam hormat. Dan sebelum berpisah, mak akan ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.